Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 2 berkaitan dengan unit 7 iaitu keselamatan. Okey, kita akan tengok dulu terlebih dahulu standard pembelajarannya, apa yang perlu kita kecapi ataupun kita capai pada hari ini adalah untuk membincangkan tentang gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Okey. Seterusnya, mengaplikasi kemahiran berkata tidak kepada gangguan seksual dan penderaan seksual. Dan akhir sekali adalah menjana idea cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey, kita akan tengok satu persatu ya. Okey, yang pertama sekali dekat sini ada satu dialog dia di antara ibu dan anaknya. Ibunya berpesan, dia kata, ingat pesan ibu dalam perjalanan pergi dan pulang dari sekolah, berhati-hatilah dengan sesiapa yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada mereka yang cuba mengganggu kamu. Okey, ini ibu dipesan kepada anak dia supaya kalau orang yang kita tak kenali itu jangan kita ikut, jangan kita tegur terlebih dahulu. Kita takut apa-apa musibah ataupun perkara-perkara yang tidak baik akan berlaku. So anak dia kata apa? Baiklah ibu, saya akan berhati-hati dengan sesiapa sahaja yang tidak dikenali. Okey, itu antara dialog di antara ibunya dan juga anak. Okey, untuk keselamatan ini sebenarnya adalah melindungi diri. Okey, merupakan aspek yang amat penting dan perlu diberi perhatian khususnya di kalangan remaja. Seperti yang kita tahu bahawa alam remaja adalah alam yang paling seronok sekali. Jadi remaja ni suka membuat apa-apa saja tanpa berfikir secara matang. Okey, itu alam remaja lah. Pendedahan mengenai keselamatan bertujuan untuk melindungi diri daripada jenayah seksual yang semakin membimbangkan. Okey, kemahiran kecekapan sosial perlu diterapkan untuk menjaga keselamatan diri. Unit ini akan menerangkan gangguan seksual dan penderaan seksual serta langkah-langkah menghindar daripada kejadian tersebut. So sekarang ni banyak gadget-gadget canggih-canggih, internet makin laju, data mudah diperolehi, jadi banyak perkara-perkara negatif, ada juga positif, ada juga negatif yang mudah kita akses. Jadi kita takut ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak kita ingini berlaku kepada diri kita, terutamanya kepada pelajar-pelajar lah. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah itu gangguan seksual. Okey, gangguan seksual merupakan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Okey, tingkah laku berunsur lucah. Ini adalah yang perkataannya yang paling penting sekali adalah tingkah laku berunsur lucah ni. Tu. Okey, ini tidak diminta. Okey. Tidak diminta. Okey. Tidak diundang serta tidak ditawarkan oleh mana-mana individu yang terlibat, sama ada secara langsung ataupun sebaliknya. Gangguan seksual ialah perlakuan tidak bermoral yang seharusnya dielakkan kerana meliputi gangguan mental dan emosi seseorang. Kita mengganggu saja pun dah cukup merimaskan kita, ini pula gangguan seksual. Antara jenis gangguan seksual ialah secara verbal dan bukan verbal, termasuk sentuhan tidak selamat dengan perkataan dan juga bukan perkataan tapi dia buat perlakuan. Tu yang jadi susah. Salah laku ini memberi impak yang besar terhadap diri mangsa, keluarga, agama, bangsa dan juga negara. Ni gangguan seksual ni biasa berlaku, tapi kadang-kadang kita anggap dia sebagai sesuatu yang perkara yang remeh. Kita tak mahu perkara ini merebak dengan lebih besar hingga sesuatu yang lebih teruk berlaku kepada diri seseorang itulah. Terutamanya pelajar-pelajar perempuan. Okey, kita tengok penderaan seksual. Okey, penderaan seksual merujuk kepada sebarang perlakuan individu. Ni perlakuan individu yang memaksa, memperdaya dan mengugut mangsa serta mendorong berlakunya hubungan seksual. Ni ayat-ayat ini
mendorong berlakunya hubungan seksual di antara mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual si pelaku. Penderaan seksual terhadap kanak-kanak biasanya dilakukan oleh siapa yang biasa yang lakukan penderaan seksual kepada kanak-kanak ni kita tengok seseorang yang jauh lebih dewasa. Yang paling kita takut sekali penderaan seksual ni dilakukan oleh ahli keluarga kita sendiri. Itu yang paling merisaukan kita lah. Okey. Sepatutnya menjadi orang kepercayaan ataupun kita percaya kepada orang tersebut, tetapi orang tersebut mengambil kesempatan ke atas kita lah. Okey, seseorang dalam kedudukan berkuasa, pangkatnya lebih tinggi, mempunyai kedudukan. Okey, jadi dia mempunyai kuasa untuk mengarahkan kita melakukan perkara-perkara seksual lah. Ini kita tak mau macam tu lah. Seseorang yang dikenali dan dipercayai oleh kanak-kanak tersebut kadang-kadang orang yang kita kenali, jadi kita dah biasa rapat dengan orang tersebut mengambil kesempatan pula. Itu yang kita tidak mahu lah. Okey. Secara umumnya, gangguan seksual ialah sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan negatif terhadap psikologi dan fizikal individu terbabit. Kita memang tak maulah perkara-perkara ini berlaku kerana dia boleh mengganggu psikologi kita, fizikal kita. Kalau perempuan yang terlibat lagi sukar, kalau berlakunya pregnancy apa semua, itu lagi susah. Okey, so kita akan tengok dialog di sini. Dia kata mungkin antara cikgunya dan juga anak muridnya, takutkah kamu apakah kesan yang boleh terjadi kepada mangsa gangguan seksual? Okey, mangsa akan cenderung melakukan tindakan yang boleh merugikan diri, seperti mengasingkan diri. Dia tak nak dah nak berkawan dengan siapa-siapa pun tak mak, dia nak asingkan diri dia. Mengasingkan diri, murung. Sekiranya tidak dibendung, mangsa berkecenderungan untuk membunuh diri. Ini sampai satu tahap membunuh diri ni sangat-sangat bahayalah, sebab ada tekanan pemikiran dah jadi serabut. Okey, umpama malu lagi kan. Jadi dia tak mau lagi hidup sampai dia mendorong untuk membunuh diri. Okey. Bagaimanakah gangguan seksual berlaku? Okey, bagaimanakah gangguan seksual berlaku? Kita tengok yang nombor 1 dulu. Okey, gangguan seksual melalui lisan. Okey. Gangguan seksual melalui lisan ni contohnya dia ditulis kat sini adalah teguran boleh. Teguran tu pun boleh jadi gangguan seksual, komen, jenaka, membuat bunyi dan soalan berbentuk lucah. Ini adalah gangguan seksual secara lisan. Jangan main-main. Kadang-kadang kita buat lawak lah, jenaka kan, rupa-rupanya itu adalah gangguan seksual secara lisan. So yang kedua pula adalah gangguan seksual melalui visual. Okey, gambar atau video lucah. Okey, gambar atau video lucah. Ini sangat-sangat bahayalah. Kerana zaman sekarang ni setiap pelajar, setiap individu mempunyai gadget-gadget yang sangat-sangat canggih dan teknologi terkini beserta data internetnya lah. Jadi mudah sangat gangguan seksual melalui visual ini berlaku. Okey, itu yang kita tak mahulah untuk anak-anak murid kita pada zaman sekarang ni lah. Gangguan seksual melalui fizikal. Ini kalau dah sampai berani sangat, sampai dia buat sentuhan yang berniat untuk mengganggu, hari-hari ganggu. Kadang-kadang ada bos dengan pekerja, okey. Kadang-kadang ada orang remaja lain dengan remaja perempuan. Okey, gangguan seksual melalui fizikal. Kadang-kadang dia couple kan, boyfriend girlfriend. Kita tak mahu sampai jadi macam tu lah. Yang keempat, gangguan seksual melalui isyarat lucah, isyarat tangan mungkin.
Isyarat berbentuk lucah seperti bermain mata, ni gejik-gejik mata pun tak boleh kan. Tangan, alat sulit dan lidah. Tangan tu mungkin menunjukkan jari tengah ke kan. Zaman-zaman sekarang ni itu istilahnya. Alat sulit ni lagi teruk lah. Siapa yang menunjukkan isyarat alat sulit ke dan lidah lah, dengan cara yang mengiurkan ke mungkin. Okey. Seterusnya adalah gangguan seksual melalui psikologi. Okey. Meluahkan perasaan atau hasrat yang berbentuk mendesak. Dia sembang-sembang dengan kawan dia, ajak pergi mana-mana ke, buat sesuatu yang tak baik. Itu cara itu pun tidak boleh juga dianggap sebagai gangguan seksual melalui psikologi. Okey, seterusnya, ini adalah bagaimana kita nak berkata tidak, okey, kepada gangguan seksual dan juga penderaan seksual. So kita akan tengok contoh pada dialog ini. Pada satu petang, kata di hentian bas hadapan sekolah, ada seorang lelaki itu sedang berjalan di bus stop ni. Hentian bas ni, dia nampak seorang pelajar tengah duduk menunggu bas. Dia kata ini peluang baik ni. Okey, terus dia ajak pelajar perempuan tersebut, jom ikut saya menonton wayang, nanti saya hantar awak balik. Itu ayat pancing dia, nak tonton wayang. Okey, mungkin ada cerita-cerita yang best, tapi niat dia kita tak tahu. Okey, maaf saya tidak boleh ikut orang yang tidak dikenali. Okey, itu perempuan ni bagus, dia tidak mudah terpedaya. Jadi dia kata saya tidak mahu, ataupun dia ini yang kata yang sopan, maaf saya tidak ikut, tidak boleh ikut orang yang tidak saya kenali. Kata jomlah, ayat memujuknya lagi, jomlah sekejap saja, banyak cerita menarik di panggung wayang sekarang ni, panggung pawagam sekarang ni. Selepas menonton nanti saya belanja awak makan. Saya tidak mahu, jangan ganggu saya. Kalau kita bertegas tak mahu ikut dan menolak setiap kali ajakan, orang tu akan surrender lah, tak mahulah ajak dia kan. Jadi pokok pangkalnya bergantung kepada kita juga, sama ada kita mau ikut ataupun tak mahu. Okey, kalau kita terpedaya dan orang tersebut berniat jahat, jadi kita jadi sukar lah. Okey, ataupun terjerumus dalam perkara-perkara yang negatif lah. Okey, yang pertama, yang seterusnya lah cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Macam mana kita nak tangani siapa yang boleh buat laporan gangguan kepada ibu bapa, guru dan kaunselor. Okey, boleh kita report, ceritakan masalah kita. Tidak merahsiakan masalah gangguan dan penderaan seksual. Gangguan dan penderaan seksual, kita tak boleh nak rahsia-rahsia. Kalau ada orang yang buat gangguannya, terus kita report, supaya tak melarat-larat perkara tersebut lah. Dia akan mengganggu kita juga, kita pun pening nak melayan orang-orang sebegitu. Tidak bebas bersentuhan. Okay, kita tidak bebas bersentuhan dengan orang tersebut. Berkawan secara sihat. Kita berkawannya memang kita layan ke apa ke, tapi kita tidak melakukan perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang tidak diingini, perkara-perkara yang dilarang kita tak buat. Berani berkata tidak. Apa saja yang mendorong kepada yang memperdayakan kita, kita kata tidak. Dan juga yang paling penting sekali adalah berpakaian sopan lah. Kalau dalam Islam tu kita berpakaian yang longgar dan menutup aurat lah. Okey, itu cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey, selesai untuk bab unit 7 ni lah, keselamatan. Jadi pelajar-pelajar nanti kena buat latihan sikit lah di dalam buku. Ini dia pada muka surat pada muka surat 191, nombor 2 ni. Okey, kita akan kita tengok, mudah saja, ada jawapannya di yang telah diterangkan tadi. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Kita akan jumpa dari kelas yang lain, next class. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.